syakhasal basar, matanya terbeliak. Masa mati tu pun dok terbeliak mata ni. Mata terbeliak, kata Nabi. Nombor 2 kata Nabi, wahash raja sadru, dadanya berombak. Mata terbeliak, dada ni turun naik. Ha. Kita tengok pun susah hati dah. Tah apa benda yang dia nampak. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan tuan-tuan ni mata terbeliak? Aksiden tengah jalan. Tuan-tuan berhenti, tengah-tengah aksiden, terkejut depan mata. Nombor 1 terbeliak. Nombor 2 terbeliak, orang pakai seksi, terbeliak juga. Habis pahala aku, dah lah puasa, hilang pahala, terbeliak juga. Tuan-tuan, yang terbeliak masa nak mati ni apa? Yang terbeliak masa nak mati, dia nampak apa yang dia akan jumpa. Dia tengok apa yang dia akan jumpa dalam kubur, apa yang dia akan jumpa dalam neraka. Dia tengok apa yang dia pernah buat dalam dunia, Allah tunjukkan masa dia nak mati. Apa yang kita pernah buat dalam dunia ni, sekarang ni apa pernah kita buat? Masing-masing tahu apa yang pernah kita buat. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya tahu apa yang saya buat. Tuan-tuan pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, tuan-tuan tahu sejarah silam tuan-tuan. Akak-akak di belakang tu semua pakai kain telekung. Akak-akak tahu apa sejarah silam akak-akak. Sebelum mati Allah tunjukkan balik, mata terbeliak, nganga mulut, dada berombak. Dalam hati kata, yang ni pun tunjuk, yang ni pun aku tunjuk. Dada ni kencang, mukmak takut. Nak minta ampun dah tak sempat, nak bercakap dah tak boleh, dah dalam ambang sakaratul maut. Yang inilah maksud Nabi, siapa yang mati macam itu, Allah takkan jumpa dia, Allah benci jumpa dia, sebab dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nombor 1, mata terbeliak. Nombor 2, dada berombak. Nombor 3 kata Nabi waqsha'arral jildu, kulitnya menjadi, dia jadi apa? Mengerekot kulit-kulitnya. Dahinya mengerekot, menahan kesakitan. Muka ni mengerekot, menahan kesakitan. Mulut ni tenganga, menahan kesakitan. Masya Allah, tuan-tuan yang mana duk mandi mayat selalu jumpa macam-macam mayat. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bila nak mandi mayat, kita pesan pada isteri, pesan pada suami, anak-anak, suruh pesan orang yang amanah memandikan mayat kita. Harus pesan macam itu. Pesan pada isteri, kalau abang mati dulu, kamu ambil Ustaz Osman tu mandikan mayat abang. Jangan bagi orang lain, abang tak izinkan. Kalau dah tak ada sangat tak apalah, tapi kalau boleh Ustaz Osman. Abang kenapa Ustaz suruh Ustaz Osman? Dia tu amanah. Abang duk kawan dengan dia, dia tak pernah cerita keadaan mayat yang dia uruskan. Hanya ngambil Samsin kampung dusun tu, mandikan mayat abang. Dia kasar, cara dia mandi kasar. Lepas tu dia cerita pula mayat ni buruk lah, berat lah, apalah. Abang tak mau macam itu, harus macam itu. Isteri dia pun kata, abang, kalau saya mati dulu, abang suruhlah Ustazah Aminah tu mandikan mayat saya. Janganlah abang suruh Mak Dara tu mandikan. Nampak garang sangat Mak Dara tu, Al-Kasim. Boleh tuan-tuan, sebab kita tak tahu mayat kita macam mana. Kita tak tahu tuan-tuan. Dia bergantung kepada amalan kita. Ringankah kita, beratkah kita, berulatkah kita, liang lahat cukupkah, kain kapan cukupkah, kain kapan cukupkah mandi mayat kita ni, nak kapal mayat. Liang lahat muat-muat ke? Setengahnya liang lahat dah sukat tapi tak muat juga, korek lagi tak muat juga. Setengahnya terlalu berat sampai orang tak boleh angkat, sampai nak patah bengkok keranda besi. Awak yang berat sangat, kita tak mau macam itu. Macam itulah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Orang macam tu yang Allah benci jumpa dia di hari kiamat. Cara dia mati tu pun cara dia benci, dia sendiri benci. Nombor 3, mengerekot kulitnya. Nombor 4 kata Nabi, watashannajatil asabi',
Jari dia menggulung macam itu. Jari dia masa nak mati, dia pegang kain dia, dia pegang selimut dia, dia pegang katil, dia pegang tilam, sampai macam tu jari dia. Subhanallah. Nampak sangat sakitnya masa nak mati. Masya Allah tuan-tuan. Kita baru cabut gigi. Cabut gigi tu pun doktor suruh kita pegang ni. Kita baru nak ambil darah, doktor nak ambil darah, doktor bagi satu benda letak, pegang. Kita baru nak dia ambil darah, nak dipam darah, derma darah, dia bagi pam, dia pegang. Okey, pegang ni nak ambil darah ni. Kita ni sakit, doktor nak ambil darah kita 3 botol pun pegang. Bukan sakit mana pun, sakitnya masa disuntik aja. Lepas tu tak sakit dah, darah berjalan, kita tengok tu dia darah aku berbuih, confirm kolesterol banyak ni, gout banyak ni. Tapi yang ni mati, tidak ada kesakitan yang melebihi mati. Bayangkan macam mana gamaknya tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis ni, tangan kamu, jari kamu menggerekot. Subhanallah. Jadi daripada sini tuan-tuan, kita boleh tengok mati buruk itu ada 4. Nombor 1, mata terbeliak. Nombor 2, kata Nabi, dadanya berombak. Nombor 3, kata Nabi, berkedut kulitnya. Nombor 4, kata Nabi, jarinya mencengkam, menahan kesakitan. Maka kata Nabi, itulah maksud zalika wa man karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Masa dia mati dalam keadaan macam itu, maknanya dia benci mati, dia benci jumpa Allah, Allah juga benci jumpa dia. Masya Allah. Tuan-tuan, kita mesti menemui saat kematian. Persoalan dia, bagaimana kematian kita itu? Adakah 4 benda macam yang Nabi sebut, ataupun beberapa benda perkara yang macam Nabi sebut dalam hadis lain? Orang yang mati bagus tu bagaimana? Orang yang mati bagus tu ialah orang yang berpeluh dahinya. Kalau tuan-tuan jumpa satu mayat, selepas dia mati dahinya berpeluh, itulah tanda-tanda orang itu mati dalam keadaan redha pada Allah. Maka Allah redha jumpa dengan dia. Ada orang yang mati dalam keadaan yang sangat tenang. Dia boleh mengucap la ilaha illallah, habis, tenang sungguh dia mati. Ada orang yang mati, kalimah Allah dia sebut Allah, Allah, Allah. Lidah ni tergantung pada langit-langit.